Video dokumentari ini akan membawa penonton mendekati salah satu aktiviti amali yang dijalankan oleh pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan pada setiap semester. Menariknya mempelajari bidang ini, pelajar bukan sahaja menjalaninya di bilik kuliah semata-mata, tetapi juga perlu melakukan amali ekspedisi, pelancongan dan travelog sepanjang lawatan mereka. Ia bukanlah satu kejanggalan bagi pelajar pelancongan menerokai khazanah yang ada kerana mereka akan menjadi frontliner negara yang memandu pelancong ke destinasi menarik yang terdapat di sesuatu destinasi pelancongan. Anda bersedia? Jom ikuti perjalanan mereka. Rombituan The Wild Heart of Sabah merupakan sebuah ekspedisi yang akan meneroka keindahan alam semula jadi dan kebudayaan yang kaya di Sabah. Apa yang pasti buat mereka yang berkunjung di sini tidak berasa rugi kerana destinasi ini kaya dengan keunikannya yang tersendiri. Mari kita dengar apa yang ingin disampaikan oleh salah seorang pensyarah yang mengajar kursus turisme ekspedisi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sekarang berada di Mari Mari Culture Village dalam ekspedisi pelancongan pelajar Diploma Pelancongan Politeknik Metro Kuantan. Mari Mari Culture Village ini bukan sahajalah satu perkampungan memberi maklumat tentang budaya, warisan dan juga adat masyarakat Sabah. Ianya terletak di tengah-tengah hutan di Sabah dan merupakan satu kampung budaya yang perlu kita lawati untuk menerokai budaya masyarakat di Sabah. Di sini kami bukan sekadar menonton pertunjukan dan persembahan budaya masyarakat Sabah, tetapi pelajar juga melaksanakan silam budaya di mana pelajar menari tarian masyarakat Semenanjung dan dipersembahkan kepada masyarakat di Sabah. Jom kita saksikan apa yang ada di Mari Mari Culture Village. Dengan tiket berharga RM100 untuk dewasa dan RM90 untuk kanak-kanak, pengunjung diajak untuk menyelami kehidupan dan warisan dusun, murut, rungus, lundayeh dan bajau. Pelancong disarankan untuk memakai pakaian selesa dan membawa keperluan seperti penghalau serangga untuk menikmati pengalaman ini secara maksimal. Mari Mari Cultural Village bukan hanya destinasi, ia adalah perjalanan melintasi masa ke hati budaya Sabah. Sekarang guide sedang membantu kami mengenakan gelang tiket masuk ke Mari Mari Village. Jom kita berkenalan dengan guide yang akan memandu lawatan kami pada hari ini. Okey, sebelum saya mulakan kita punya perjalanan, saya kenalkan diri saya. Nama saya Popoy. Popoy, macam itu kartun Papai. Tapi saya tidak makan bayam, saya makan brokoli. Dan selamat datang ke Kampung Budaya Mari Mari. Pada hari ini, kamu semua akan melawat dan meneroka 5 buah rumah. Dan kesemua 5 rumah ini, dia kepunyaan 5 suku kaum yang terbesar di Sabah. Mari-mari ya. Bila sesuatu itu penting, kita akan cakap mari-mari. Sama juga dengan makan-makan, pelan-pelan, laju-laju, dan macam-macam lagi. Okey? Semua mari-mari. Hai, seperti saya kenalkan diri saya, nama saya Aisyah. So, kami seramai 21 orang student politeknik daripada Diploma Pengurusan Pelancongan. So, kami semua nak tahu dekat sini aktiviti apa yang menarik dekat Mari Mari Culture ni. Aktiviti yang di-highlightkan. Aktiviti yang di-highlightkan ialah kita akan buat food sampling, mencuba makanan. Kemudian kita juga akan melihat demonstrasi daripada suku-suku kaum yang ada di dalam. Dan juga kita ada aktiviti, contohnya bermain trampolin, menembak menggunakan sumpit, dan juga kita ada persembahan tarian. Terus ditengok. Okey, sama-sama. Terletak di tengah-tengah Sabah, Mari Mari Cultural Village ditubuhkan pada 16 Disember 2008 dan terletak lebih kurang 20 km dari kota Kinabalu. Desa ini menyediakan pelarian sempurna dari kehidupan bandar di kota Kinabalu. Untuk berkunjung sini, pengunjung boleh memandu selama kira-kira 30 minit dari pusat kota Kinabalu atau 15 minit dari kawasan Inanam. Mari Mari Cultural Village adalah muzium hidup yang beroperasi sepanjang tahun untuk menyambut pelawat dan melestarikan warisan asli yang kaya. Objektif ekspedisi di sini mempunyai kaitan yang langsung kepada pelajar pelancongan. Ia menyediakan peluang pembelajaran praktikal yang relevan, antaranya memahami budaya, memberi pengalaman pembelajaran secara praktikal, menyediakan pelancongan berteraskan warisan,
pembangunan kemahiran pengurusan pelancongan serta mengasah kemahiran berkomunikasi yang penting dalam bidang pelancongan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya berada di perkampungan kaum Bajau, iaitu kaum yang kedua terbesar di Sabah. Dan kaum Bajau ini merupakan 90% daripadanya ialah agama Islam. Dan mereka menetap di rumah panjang yang berhadapan ini. Dan juga pekerjaan utama mereka ialah pedagang di laut. Dan juga mereka terbahagi kepada dua bajau, iaitu bajau laut dan juga bajau biasa. Bajau laut ialah di seperti Sempurna Sabah dan juga di perkampungan Kampung Air. Dan kaum bajau biasa ialah seperti anda lihat di sini, mereka menetap di darat. Sekian, itu saja. Di sini pelawat berpeluang melihat demonstrasi pembuatan kuih tradisional masyarakat Bajau seperti kuih jala, kuih cincin dan turut dihidangkan minuman. Demonstrasi ini memberi peluang kepada pelawat untuk memahami proses penyediaan makanan tradisional Bajau dan menghargai warisan kulinari mereka. Kuih jala. Kuih ini merupakan sejenis kuih tradisional yang dibentuk menyerupai jaring atau jala menggunakan adunan tepung. Kuih ini biasanya digoreng sehingga rangup dan merupakan kudapan yang popular di kalangan masyarakat Bajau. Kuih cincin. Kuih cincin adalah sejenis kuih yang berbentuk seperti cincin atau lingkaran kecil. Ia diperbuat daripada campuran tepung, gula merah dan bahan-bahan tradisional lain menjadikannya manis dan sedikit kenyal. Minuman tradisional. Di sini pelawat juga boleh mencuba air tradisional Bajau yang sering disediakan dalam majlis-majlis keramaian dan sambutan. Minuman ini mungkin dibuat menggunakan bahan tempatan yang segar seperti kelapa atau campuran rempah untuk memberi rasa yang menyegarkan. Demonstrasi ini bukan sahaja memperkenalkan pelawat kepada rasa makanan tradisional Bajau, tetapi juga menghubungkan mereka dengan teknik-teknik tradisional yang diwarisi dari generasi ke generasi. Okay, hi guys. Sekarang kita berada di Rungus Longhouse. Rungus adalah suku kaum keempat yang terbesar selepas Murut, Bajau dan Kadasan Dusun. Okay, jom. Kita pergi ke Rungus Longhouse. Hai, saya Muhammad Shanizal. Sekarang kita dekat rumah tradisional Rungus, which is Rumah Panjang. Rungus merupakan salah satu etnik di Sabah yang terbanyak juga, dan juga dia berasal daripada utara Sabah, which is dekat Pitas, Kudat dan juga sebahagian daripada daerah Kota Marudu. Selepas itu, Rungus juga terkenal dengan pembuatan manik yang sangat-sangat colourful dan juga terkenal dengan madu kelulut. Okey, sekarang kita nak rasa madu kelulut. Rasa dia lebih kurang macam masam-masam manis. Rasa yang begitu rich dan juga rasa yang sangat-sangat rasa feel good lah bila rasa benda ni. Sangat-sangat fresh. Hai, ini merupakan rumah panjang kaum Rungus. Dikenali sebagai binatang. Di sebelah kiri saya, Kunitangan. Dan koridor ini merupakan tempat duduk kaum lelaki. Dan di sebelah kiri, keluarga. Rumah ini akan berpanjang mengikut keluarga yang menduduki rumah panjang ini. Rumah-rumah tradisional dari setiap suku kaum di desa ini mempunyai ciri-ciri unik masing-masing, dari bahan bangunan hingga cara penyediaan makanan dan minuman tradisional. Bagi memperkaya pengalaman dengan keunikan budaya di sini, pelajar bukan sekadar berpeluang melihat demonstrasi, tetapi juga mencicipi sendiri rasa makanan tradisi masyarakat di setiap rumah. Dengan kombinasi keindahan alam hutan, kepelbagaian budaya, dan keaslian tradisi suku asli Malaysia, Desa Budaya Mari-Mari adalah destinasi pelancongan yang wajar dicuba oleh sesiapa yang ingin menyelami sejarah dan kehidupan suku etnik di Malaysia. Inilah peluang pelajar pelancongan memahami dengan lebih lanjut secara bersemuka. Bukan sekadar melihat tapi dapat mendalami, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Hai, saya Nur Afika. Sekarang kita berada di rumah adat Lundayih. So, Lundayih ni dikenali juga sebagai Lom Bawang dan dia berdekatan dengan Sabah dan Sarawak. So, ini adalah cara pengebumian suku kaum Lundayih. Untuk tembikar ni,
Kalau dia ada ukiran, itu bermakna orang tu lebih kaya. Kalau yang biasa macam ni, maksudnya dia orang kampung biasa je. Jom. Orang asli, orang Ulu-Ulu, dia lebih menggunakan buaya sebagai dia punya lambang kekuatan, lambang maskulin dan juga lambang kampung dia lah. Bagi orang kampung, penyalang ini penting sebab dia adalah raja burung di hutan di Borneo. Okey, cara prosesnya ialah dia tuang air, kemudian dia ketuk untuk dia hancurkan bahagian atas dia, kemudian dia gosok untuk dia buang bahagian keras itu kulit kayu. Dan apabila dia sudah kering, ini adalah contoh dia. Nah, tengok, ini anggarannya 1 meter kan? 1 meter lah. Dia punya kulit kayu yang sudah siap. Dan dia sudah boleh dijadikan baju. Nama saya ada Syafiq. Kali ini kita ada di Lundaya punya tempat. Kali ini saya menunjuk dia punya cara-cara membuat pakaian. Dia menggunakan kayu, kulit kayu, dan untuk membuatkan pakaian dia akan menggunakan air dan dia akan kikis dia punya permukaan yang kasar bagi lembut, dan dia akan siap kemungkinan dalam 1 minggu untuk sampai 1 sentimeter. Dan kalau untuk keseluruhan semua, dia akan siap dalam 2 minggu lah. Dia punya senjata pula dia ada makna dia macam rambut ini. Kalau ada rambut, maksudnya dia sudah membunuh seorang. Kalau yang tiada rambut, contoh musuh dia tiada rambut, dia akan mengambil gigi. Kalau yang musuh pula tiada rambut, dia tiada gigi, dia akan mengambil ibu jari kaki. Dan ia juga, kalau di sini ada gambar lintah yang kurus, bermaksudnya dia mempunyai hisap darah yang sedikit. Kalau mempunyai gambar yang lintah yang besar, yang gemuk, ia bermaksud mengambil darah yang amat banyak. So itu saja daripada saya. Yusoy! Kita sudah pergi ke 4 buah rumah. So sekarang kita tengah tunggu turn untuk masuk ke rumah yang last, which is rumah kaum Murut. Hari ini kami sebulat suara memilih Haikal sebagai penghulu kami untuk meminta izin masuk ke rumah kaum Murut. So apa perasaan Haikal? Saya berasa sangat bangga dan sangat seronok sebab saya nak masuk kaum Murut sebab ini kali pertama dan semua pun kat sini kali pertama. So mari kita masuk. Di antara kaum ini, terdapat satu kaum yang tidak membenarkan orang luar masuk tanpa kebenaran. Pengunjung yang hadir perlu melalui upacara sambut tamu mengikut tradisi orang Murut. Wakil pengunjung akan berunding dengan ketua kampung sebelum memasuki perkampungan mereka. Wakil perlu menjawab dengan baik kerana suatu masa dahulu, sekiranya didapati membawa senjata, akan dihukum pancung kerana suku Murut mengamalkan adat memburu kepala. Apa ni? Ini. Mic. Mic apa tuh? Mikrofon nak cakap. Oh, cakap. Cakap begitu. Cakap begitu. Oh, begitu. Yuk. Ayo, yuk. Pistol. 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 Satu, Pak. Bapak. Mana bapak tu? Nampak air punya bapak. Hei. Sini. Tangan letak bahu dia. Tangan kamu kanan letak bahu dia. Siapa nama? Haikal. Haikal. Dari mana? Dari Pahang. Pahang. Semua dari sana? Semua dari sana. Berapa orang? Berapa orang? 21. 21. Apa tujuan kamu semua masuk di sini? Ingin melawat. Melawat? Melawat sejak? Melawat dan menangkap gambar. Banyak? Banyak juga. Tengok. Kamu dah bawa senjata masuk di kampung kami? Tidak. Bagus. Nama saya Aki. Saya harap kamu semua gembira dan dapat belajar budaya kami di sini. Kami semua terima om masuk, kansen matong. Okey. Kau dong masuk. Terima kasih. Ini nama dia Aki ya. Aki. Nah, dia ketua kampung sini. Oke. Semua kita teruskan perjalanan.
Anda diterima oleh ketua kampung, kamu kena pukul gong 3 kali. Ini antara adat orang Murut lah. Sebelum kita meneruskan pergi rumah dia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kamrizat. So sekarang ni kita ada dekat kampung terakhir iaitu kampung Murut. So dia adalah salah satu etnik yang terbesar dekat Sabah. Dan dia juga dikenali sebagai puak yang memburu kepala. Kalau orang dulu-dulu tembak, dia boleh sampai 5 ataupun 4 dalam satu kali tembak. Kalau di Semenanjung, sumpit dia kebanyakannya dia pakai bulu bambu. Tapi kalau di sini sumpit dia menggunakan kayu bulian. Dia punya urat kayu yang kamu kena tengok. Sebab apabila kamu gerudi lubang dia, kalau kamu salah pilih kayu, kayu ini akan merekah, dia akan crack. Jangan kill buat sumpit nih. Kalau yang belum pernah nampak, ini adalah bengkel pembuatan sumpit ya. Pakai lupau. Dia punya peluru nih. Dia boleh pelbagai jenis. Dia boleh pakai bambu. Dia boleh juga pakai kayu kulit tajam dan macam-macam lagi. Dan racun dia, kamu tahu apa jenis racun yang dia pakai? Pokok, itu dia, betul. Ya. Ekal, itu 10 marga. Ya. Nama pokok dia dipanggil Ipo. Kita akan pergi ke Dewan Persembahan. Kita akan tengok persembahan tarian daripada suku kaum yang ada di dalam. Tapi lepas tu kami punya giliran pula untuk melihat persembahan daripada Politeknik Kuantan. They will be representing to you 3 different traditional dances. The names of the dancers are Joget Pahang, Dikir Putri, and lastly Pocho Pocho. All the way from Kuantan Pahang, please welcome the season of tourism management, Politeknik Kuantan Pahang.
We thank you so much for your time and in seeing this unique culture collide, and your support is highly appreciated. As our native tradition in modern times are very important to preserve. No matter whoever you are, principle, terima kasih, and thank you. Terima kasih kerana menerima kunjungan daripada Politeknik Metro Kuantan. Di masa akan datang, puan sudi lagi lah menerima kunjungan daripada kami. So sebenarnya aktiviti ni antara salah satu daripada mereka punya tourism expedition dalam eksplorasi budaya. So kami memilih Sabah sebab dia satu budaya yang unik, dan kami memilih Mari-Mari Culture untuk tengoklah apa yang pelajar boleh explore di Mari-Mari Culture. So pandangan puan macam mana hasil daripada silang budaya kita tadi? Okay, so first of all, thank you so much lah for choosing our place actually. Dari apa yang kita nampak sebentar tadi kan, selain daripada kami bagi tunjuk macam mana kami punya tarian apa semua kan, so we can get to see juga dari Semenanjung Malaysia untuk buat cultural show dekat tempat kami juga lah. So it's good for us juga, and thank you so much juga because it's kami punya pelancong juga dapat tengok tarian selain daripada yang kami sendiri. So dorang juga satu kali nampak dari Semenanjung Malaysia punya tarian. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you.